Terkejut Hajar ni. Terkejut Hajar. Dia kepung-kepung air yang terpancuk keluar tu. Dia kepung-kepung menjadi sumber mata air sehingga ke hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, kalaulah sekiranya Hajar tak kepung-kepung air tu, nescaya dia menjadi satu sungai di kawasan itu. Kerana Hajar kepung-kepung, dia jadi telaga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ini panjang dan saya pernah baca di mana masjid, saya tak ingat. Cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apabila dia menikah kali yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kepada dia anak. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menikah satu lagi. Dan isteri dia yang kedua ni nama dia Hajar. Bukan kita sahaja, Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri pun apabila berpoligami ada masalah. Masalah di antara first wife dia yang bernama Sarah dengan isteri muda dia, dengan second wife dia yang bernama Hajar. Jadi masalah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam bawa Hajar, isteri muda ni, dengan anak, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia bawa isteri dengan anak ni, bawa pi sampai ke satu tempat yang kering kontang, yang tidak ada air dan tidak ada orang duduk. Dia pergi tinggal isteri dia di situ, dia pergi tinggal Hajar, dia pergi tinggal Ismail di situ. Dan dia pacu kuda dia nak balik ke tempat dia. Hajar, isteri dia yang juga mak kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, ligan. Dia ligan suami dia, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni. Dia ligan. Sambil duk lari, sambil duk ligan suami dia, sambil dia tanya. Dia kata, tinggal kami dekat sini ni, tinggal kat siapa? Dia kata, hang tinggal kami dua beranak di sini, satu bumi kering kontang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada orang, tinggal kami dua beranak dengan anak baby kecil ni, tinggal kami kat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sambil duduk atas kuda, dia kata, ilallah. Dia kata, aku tinggal hampa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padan dengan Hajar isteri dia ni. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam kata dekat dia, aku tinggal hampa dekat Allah, dan Hajar ni respon di mulut dia spontaneously, spontan. Dia kata apa? Dia kata, raditu billah. Dia kata, kalau dah macam tu, aku redha dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hati yang berat. Pasal dia pergi buat tu atas perintah Allah, bukan suka hati dia. Dengan hati yang berat, dia tinggal isteri dan tinggal anak dia yang masih baby. Dia pacu kuda balik, dia tak beralih dah tengok kepada isteri dan anak dia. Hajar dan juga anak dia Ismail, Nabi Allah Ismail yang masih kecil ni, duk minumlah apa bekal yang bawa ni, sehingga habis makanan dan habis minum-minuman. Bila habis, Hajar lari daripada tempat duduk dia di tengah padang pasir kering kontang ni, pergi ke arah satu bukit. Bukit tu ialah bukit Safa. Bukit tu adalah bukit Safa. Dia pergi di bukit tu, dia naik di atas bukit tu, tengok kut ada mana-mana orang yang lalu di situ. Dia nak panggil, nak minta tolong. Ayah tak ada. Tak ada siapa. Balik mai dekat anak dia. Bekalan ayah sudah habis. Sekali lagi pergi pula atas bukit Safa, duk tengok kut ada siapa mai. Tak ada. Dia lari daripada Safa pergi ke Marwah.
Naik atas Bukit Marwah, tengok kok ada mana-mana kabilah, mana-mana rombongan yang lalu di kawasan tu. Nak tahan, nak minta tolong. Kok boleh tolong bagi ayam sikit. Tak ada. Dan dia ulang alik Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah 7 kali. Asal usul Allah Subhanahu wa taala nak mensyariatkan ibadat haji ni. Ini cerita dia. Kita duk pergi haji, kita duk pergi umrah, orang lari, kita lari. Kita pun tak tahu pasal apa. Lepas kata lampu hijau, hamo lari sikit, lari. Lepas kata lampu hijau habis dah, berjalan. Sampai di Bukit Marwah, naik pula berdiri, turun pula. Tak tahu apa satu. Umrah pergi 4 kali lah. Di sebalik syariat ibadat haji itu ada cerita dia. Cerita dia apa? Cerita yang kita duk cerita ni. Cerita ini daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. 7 kali pi balik, teringat Hajar kepada anak dia yang dia tinggal di satu tempat tu. Lari pi dekat anak dia. Sesampai saja Hajar di tepi anak dia, tiba-tiba dengar satu suara. Tiba-tiba dengar satu suara. Bila dia dengar suara, dia cari, tak nampak siapa. Kata Hajar kepada suara tu. Ini saya summarize hadis. Kalau baca, tak tahu cerita. Dia kata dekat suara tu. Dia kata, Arif, in kana indaka khair. Arif, tolong sikit. Tolong sikit, dia kata. Kalaulah sekiranya dalam hati hang ada sikit khair, ada sikit kebaikan. Dia tak tahu siapa. Tak nampak siapa masa tu. Cuma dengar satu suara. Dia terus kata dekat suara yang dia tak nampak siapa ni, dia kata tolong sikit. Kalau sekiranya hang dalam hati ada sikit kebaikan, tolong sikit bagi hayang kat kami 2 beranak ni. Rupa-rupanya suara itu adalah suara Jibril alaihi salam. Yang cerita di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rupanya suara itu, Tuhan punya suara itu ialah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam pun menampakkan rupa dia dalam bentuk rupa manusia. Kata dalam hadis tu, dia kata wa ghamaza aqibahu 'alal ardi. Maka Jibril pun tendang sikit dengan tumit kaki dia ke arah bumi itu. Dia tendang sikit dengan tumit kaki dia. Tentu ingat balik, kita duduk mengaji sekolah Arab, ustaz sekolah Arab kata, tumit siapa? Tumit Nabi Ismail. Nabi Ismail ni masa tu baby, dia duduk kuangkuit, tahu kuangkuit? Duduk kuangkuit, tumit kaki Nabi Ismail tu, tendang tanah tu, terpancak keluar air. No, dalam sahih Muslim kata apa? Jibril alaihi salam tendang sikit dengan tumit kaki dia. Bila dia tendang saja, fambathaqal ma, terpancuk keluar air daripada bumi itu. Terkejut Hajar ni. Terkejut Hajar. Dia kepung-kepung air yang terpancuk keluar tu. Dia kepung-kepung menjadi sumber mata air sehingga ke hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata kalaulah sekiranya Hajar tak kepung-kepung air tu, nescaya dia menjadi satu sungai di kawasan itu. Kerana Hajar kepung-kepung, dia jadi telaga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis buat calculation, buat kira-kira. Daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam hidup, Nabi Ibrahim hidup berapa lama, lepas Nabi Ibrahim kira sampai hari ini. Umur Telaga Zamzam itu sudah 4,860 tahun. 4,860 tahun. Berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada, yang menceritakan umur Nabi-Nabi ini semua, dia pakai telik.
Sampailah tahun ni lebih kurang 4,860 tahun umur Telaga Zamzam. Sehingga ke hari ini Telaga Zamzam tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita dia. Kemudian sambung hadis di hujung tu, bila tinggal Hajar, Hajar akhirnya mati. Sampai tinggal Nabi Allah Ismail alaihi salam. Satu hari Nabi Ibrahim alaihi salam mai nak ziarah, memang dia duk mai once a while. Lama-lama sekali dia mai tengok Hajar dengan anak dia Ismail. Lepas kematian, selepas kewafatan Hajar ini, Nabi Ibrahim mai. Masa dia sampai, Nabi Ismail alaihi salam tengah duk asah anak panah dia. Bila dia mai, sambung hadis tu dia kata, faqala ya Ismail. Yang ni saya baca matan hadis. Dia kata, ya Ismail, inna rabbaka amarani an abniya lahu baitan. Ini yang kita nak cerita. Nabi Ibrahim bila mai, dia tengok anak dia kata dekat Nabi Ismail. Dia kata, wahai Ismail, Tuhan kamu memerintahkan aku, dia kata, untuk bina satu rumah di sini. Maksud baitan dalam hadis itu bukan rumah nak duduk, tetapi Baitullah. Untuk bina satu rumah ibadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam kata macam tu. Sat lagi kita nanti flashback sikit lagi. Nak cerita kata Kaabah ni asas dia bukan zaman Nabi Ibrahim. Dia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Kita start hadis ni tengah dulu. Nabi Ibrahim alaihi salam kata dekat anak dia Ismail, dia kata Allah suruh buat satu rumah untuk dijadikan tempat ibadat di sini. Qal, kata Ismail, dia kata ati' rabbak. Dia kata, bapak, kalau itu perintah Allah, bapak kena ikut. Bapak kena taat perintah Allah. Qal, kata Nabi Ibrahim, innahu qad amarani an tu'inani alaih. Nabi Ibrahim kata, tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hang tolong bapak untuk nak bina rumah ini. Allah suruh bapak bina, tapi Allah suruh hang tolong bapak untuk nak bina rumah ini. Qal, kata Nabi Ismail, idzan af'al. Dia kata, no problem. Kalau macam tu, kalau Tuhan suruh, jom kita pergi buat. Maka dua beranak pun start bina. Qal faqama faja'ala Ibrahim yabni. Maka mulalah dua beranak ni, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah yang hari ini duk ada di tempat dia. Di situlah tapak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam bina Kaabah dulu. Di situlah tapak yang kita duk pi tawaf, haji dan umrah pada hari ini. Di tapak yang sama. Wa Ismail yunawiluhul hijarah. Bapak dia duk letak batu, Nabi Ismail tanggung batu mai suruh kat bapak dia. Bapak ambil susun buat dinding. Dia pergi hangkut batu buat mai suruh kat bapak dia. Bapak dia ambil susun buat dinding. Macam tu keadaan depa. Wa yaqulani, sambil duk susun batu tu, dua-dua beranak ni sebut, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu apa tu tuan-tuan? Itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Benda tu diucapkan oleh dua beranak ni sambil duk bina, sambil duk ucap Rabbana taqabbal minna. Dan inilah adab kita apabila kita buat apa-apa ibadat, modok sebut Rabbana taqabbal minna. Rabbi taqabbal minni. Kita semayang pun kita kena minta, ya Allah, terimalah semayang kami ni. Kita puasa, kita minta, ya Allah, terimalah puasa kami ni. Kita baca Quran, kita minta, ya Allah, terimalah bacaan Quran kami ni. Kita bagi sedekah, kita minta, ya Allah, terimalah sedekah yang kami bagi ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ramai manusia
di hari akhirat esok, bila sampai di depan Allah, tengok-tengok dia punya bank statement, dia zero. Pada masa itu dia tanya Allah. Dia kata, ya Allah, masa hidup aku semayang, mana pi semua? Tak ada. Ya Allah, masa hidup aku pi haji, mana pi pahala haji? Tak ada. Ya Allah, masa hidup aku pi umrah berapa kali, mana pahala umrah? Tak ada. Ya Allah, ni apa ni? Semua aku buat tak ada ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibadat yang kita buat kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang ada masalah. Contohnya masalah apa? Dalam melakukan ibadat kita syirik pada Allah. Kita buat ibadat tapi niat nak tunjuk ke orang. Kita tunjuk ke orang, maksudnya kita mensyirikkan orang hak kita nak tunjuk tu, kita associate dia dengan Allah. Syirik ni maksudnya associate. Itu sebab bila kata Profesor Madya, dia panggil associate professor, ataupun maksud dia profesor syirik. Bukan macam tu. Itu masuk associate lain. Kan? Associate ni maksudnya apa? Dia pergi join sekali. Dia associate. Aku buat ibadat ni kerana Allah, tapi sambil dengan kerana Allah, kerana nak tunjuk ke orang. Di hari akhirat esok, bila tengok statement, kosong. Bila dia pergi tanya Tuhan, Tuhan kata apa? Pergi minta pahala dekat orang yang nak tunjuk dulu. Kalau hang buat untuk aku, Tuhan kata aku bagi pahala. Tapi kalau hang buat kerana orang lain, pergi minta ke orang lain tu. Maka ramai manusia di hari akhirat esok, tengok-tengok statement dia zero. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, adab kita dengan Allah. Bila kita buat ibadat, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadat ni daripada kami. Kadang-kadang dia nak lari hati kita ni. Kadang-kadang dalam pada duk jaga tu, dia nak lari. Tarik balik. Tarik balik. Ya Allah, aku buat ni kerana engkau, ya Allah. Dalam pada duk jaga tu, dia selisih, tuan-tuan. Dia selisih. Dia main lintasan dalam hati. Teringat macam nak kerana orang lain. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku buat kerana engkau, ya Allah. Kita tarik balik. Kita tarik balik. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadat yang kami buat ni. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Engkau dengar kami punya doa. Engkau dengar kami punya bacaan Quran. Engkau dengar apa yang kami buat. Terimalah apa yang kami buat ini. Qal hatta irtafa'al bina. Sambung hadis tu, dia kata apabila binaan Kaabah itu naik tinggi. Mula-mula kita boleh susun lagi. Dia sampai takat standing height, dia panggil. Standing height, setakat kita berdiri, tinggi dia takat mana? Takat tu ya tangan sampai. Sedangkan Kaabah tinggi lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa tu tua dah. Dia nak buah tinggi, dia tak larat. Kata dia macam ni, hatta irtafa'al bina. Apabila binaan sudah naik tinggi, wa dha'afa syekh an naqlil hijarah. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia dah dhaif dah, dia dah jadi lemah dah, dia tak larat nak buah tinggi-tinggi. Faqama ala hajaril maqam. Maka Nabi Ismail alaihissalam pergi ambil satu ketul batu, letak. Nak buat lapik untuk Nabi Ibrahim pijak atas batu tu untuk naik lebih tinggi, nak susun batu dinding Kaabah. Batu itulah hari ini dipanggil Maqam Ibrahim. Maqam maksud dia apa? Tempat berdiri. Dalam bahasa Arab, berdiri dia kata qama. Qama, berdiri. Maqam, tempat berdiri. Kan? Kita orang Melayu bila sebut maqam, kita kata kubur. Dan ada di kalangan orang kita bila pergi haji, bila pergi umrah, bila sampai dekat Maqam Ibrahim, dia duduk bagi salam macam bagi salam kat orang mati. Dia lalu kau tu, Assalamualaikum, ya, duduk main doa bagi orang mati pula. Kawan sebelah sudah dengar. Jangan duk baca apa tadi tu. Dia kita bagi salam kubur Nabi Ibrahim. Masya Allah. Orang buat kursus haji hang tak pergi. Maqam maksud dia apa? Tempat berdiri. Batu yang Nabi Ibrahim berdiri masa duk bina Kaabah tu, batu tu yang duk ada di tempat yang duk ada hari ini.
Maka batu tu dipanggil maqam Ibrahim. Faja'ala yunawiluhul hijarah. Bila pijak batu tu, dia boleh letak batu lebih tinggi lagi. Wa yaqulani, dan dua-dua beranak ni tak habis-habis duk sebut, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadat kami ni. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai hari ini kita dapat tengok apa yang ada adalah peninggalan daripada sejarah Nabi Ibrahim AS dengan anak dia Nabi Allah Ismail AS bina Kaabah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata dia, lamma faragha Ibrahim AS min bina'il bait. Yang ini dia keluar dalam mana tuan-tuan? Dia keluar di dalam Fathul Bari. Tuan pernah dengar kitab Fathul Bari? Kitab Fathul Bari ni kitab apa? Kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu hadis. Hadis sahih grade 1. Syarah kepada hadis-hadis Bukhari ini di antaranya ialah Fathul Bari. Fathul Bari ini ditulis oleh siapa tuan-tuan? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dulu pemain bola sepak wilayah persekutuan, nama dia Ramlan Asqalani. Mungkin adik-beradik ke apa tak tahu. Penulis kitab Fathul Bari ini nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab syarah hadis Al-Bukhari, di dalam kitab Fathul Bari ini, dia bawa main riwayat ini. Dia kata ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia, lamma faragha Ibrahim AS min bina'il bait. Apabila Nabi Ibrahim AS selesai bina Kaabah, selesai, qila lahu, dikatakan kepadanya, azin fin nasi bil hajj. Nabi Ibrahim AS, Allah suruh dia buat satu binaan, dijadikan rumah ibadat di atas muka bumi. Bila dia siap bina, satu suara sudah mai kat dia. Suara tu kata, azin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, seru manusia semua supaya mai buat haji di sini. Di situ start dia. Seru kepada semua manusia supaya mai buat haji di sini. Qala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim AS, Rabbi wa ma yuballighu sauti. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana suara saya nak boleh dengar ke manusia yang ada di seluruh tempat? Kalau saya cakap pun hak duk dengar, duk ada kat depan ni aja. Macam mana saya nak seru manusia semua suruh mai ke tempat ni untuk buat haji? Siapa saya ni? Dengan suara yang ada kat saya, macam mana ramai orang nak boleh dengar? Allah kata dekat dia, azin wa alayyal balagh. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, aku suruh hang seru depa, hang seru. Wa alayyal balagh, kerja nak bagi sampai dekat orang semua, itu kerja aku. Tuhan kata. Nampak tuan? Allah Subhanahu wa taala bila dia suruh kita buat satu-satu benda, kita buat sudahlah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. That's it. Tak usah duk question Tuhan. Tak usah duk tanya Tuhan. Apatah lagi nak komplain Tuhan. Tak boleh. Bila Allah Subhanahu wa taala kata hukuman ke atas orang yang buat jenayah ini hukuman dia. Boleh tak kita nak pertikai? Contoh, Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan sabit kesalahan, dibawa ke pengadilan, dibicarakan, ditampilkan saksi, diambil kira keadaan semasa dan sebagainya, dan dia ni didapati mencuri kerana jahat. Bukan kerana dia miskin, bukan kerana dia tak ada makanan, bukan, tapi dia ni jenis jahat.
jenis suka mencuri. Bila sabit kesalahan dia dengan saksi dan sebagainya, Tuhan kata faqta'u aydiyahuma, potong tangan orang-orang yang jahat ini. Boleh tak kita nak bercakap? Boleh ke tak boleh kita nak bercakap? Kita kata kalau potong tangan dia, esok dia nak kerja macam mana? Boleh ke tak boleh kita nak cakap lagu tu? Tak berani nak jawab tu, takut dengan astrowasis ni. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu perintah Allah. Allah suruh macam tu, kita kena usaha ke arah tu untuk buat. Kena usaha. Dan Islam bukan agama nak menghukum orang. Islam tak hukum orang. Islam agama mendidik. Allah pun duk didik kita. Didik macam mana? Allah suruh buat, Allah nak tengok kita buat ke tak? Kita tu saya duk tanya, tak apa ke buat? Sebat orang sampai 100 kali, matilah orang tu. Tuhan lagi pandai daripada kita ke? Kita lagi pandai daripada Tuhan. Takkan Allah nak menentukan hukum tu, Allah tak tahu kata benda tu sesuai tak sesuai dekat manusia. Dan di sana dia dah bagi tahu hukum-hukum ni semua. Islam bukan duk tunggu nak hukum orang. Islam suruh kita laksanakan perintah Allah. Tapi kalau timbul keraguan, idra'ul hudud bisyubhat, gugur hukum hudud kalau ada keraguan. Bila bawa mai dia ni, disiasat latar belakang dia, dia miskin, dia susah. Dengan kerana tu dia terpaksa mencuri. Anak di rumah tak ada susu nak makan. Bila ada kes macam ni, digugurkan hukum potong tangan ke atas dia. Islam suruh buat ni pasal apa? Pasal nak menjamin harta benda orang yang tak bersalah. Orang susah payah kerja cari duit, dia senang-senang mai pecah rumah, mai ambil duit kita. Dibunuhnya pula tuan punya harta di dalam rumah itu. Islam tidak akan biar orang yang buat jenayah macam ni. Undang-undang Islam mai, satu dia nak test tengok, hang boleh tak boleh ikut perintah Allah. Bila kita kata kita nak buat, tapi kita berusaha ke arah tu, kita akan keluar dalam semua channel TV. Bukan Astro Oasis saja. Kita keluar dalam TV3, kita keluar dalam TV9. Kita explain tentang kebaikan undang-undang Islam. Kita bagi tahu aspek teknikal dia. Bukan senang-senang, bukan simply nak jatuh hukum dekat orang. Tetapi ini adalah perintah Allah yang kita mesti kena buat. Bagi orang faham, bagi orang reti, insya-Allah by the time benda tu nak dilaksanakan, orang boleh faham apa sebenarnya falsafah yang ada di sebalik perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Allah kata dekat dia, Ibrahim, tolong seru orang semua, panggil dia pamai untuk buat ibadat haji. Ibrahim sudah query Tuhan. Dia kata, ya Allah, saya nak panggil ni, berapa orang saja boleh dengar? Nampak? Dia query, dia question Allah balik. Tuhan jawab apa dekat dia? Tuhan kata, azin wa alayyal balagh. Tuhan kata, aku suruh hang seru, hang seru. Soal nak bagi sampai dekat pengetahuan orang, itu soal aku. Aku suruh hang laksana perintah ni, hang laksana. Soal nak menjaga keamanan negara, itu soal aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Fanada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun okey, understood. Dia pun faham. Dia berdiri dan dia seru. Dia seru manusia supaya mai mengerjakan haji. Kata Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Nabi Ibrahim kata, wahai manusia, dia seru, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, kutiba alaikumul hajj, telah difardukan ke atas hampa semua untuk mai buat haji di Makkah ini. Ila baitil atiq, ni ke Baitullah yang aku baru bina ni, mai buat haji di sini. Fasami'ahu man bainas samai wal ardi. Dalam riwayat tu kata apa? Bila dia seru di situ, Allah sampaikan seruan dia tu kepada semua makhluk manusia yang ada di antara langit dan bumi. Tuan, bolehkah Tuhan buat macam tu? Teknologi manusia buat hari ni pun boleh buat dahsyat dah. Ni
teknologi hari ini ni, WhatsApp. Tuan-tuan sambil duduk dengar kuliah, sambil duduk anyam, tangan duduk anyam WhatsApp. Ni, duduk tekan di bawah ni. Malah ni Astro mayo. Ni, tekan ni, duduk tekan ni. Kuliah duduk jalan, sana duduk tekan. Malah ni Astro mai. Ni, kalau dan hang lompat mai. Orang Penang. Orang Penang ni, dia suruh mai tu dia tak kata mai. Dia suruh lompat mai. Ni pun terima tu. Awak tak abang awal. Duduk jalan. Hantang tu bukan dekat seorang. Dekat grup 100 orang. Sekali send 100 orang tuk pakai masuk. Dengan macam-macam ringtone ni duk bunyi ni. Bunyi masuk. Alamak, ada Astro nak main. Tuan-tuan, kalau manusia dengan otak yang limited ni boleh reka satu application, boleh reka satu aplikasi yang seumpama WhatsApp, yang satu sekali send boleh immediately 100 orang 200 orang boleh dapat. Susahkah bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, apabila Nabi Ibrahim suruh manusia suruh mai buat haji, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fasami'ahu man bainas sama'i wal ard. Dan Tuhan bagi benda tu pi sampai ke pendengaran semua makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi. Afala tarawna, kata Ibnu Abbas, afala tarawna, takkah hampa tengok, dia kata, annan nas yaji'una min aqsal ardi yulabbun. Tidakkah hampa tengok hari ini, Ibnu Abbas kata 1400 tahun dulu, tidakkah hampa tengok hari ini itu bila 1400 tahun dulu, manusia mai ke Baitullahil Atiq, mai ke Baitullah itu, mai min aqsal ardi, daripada segenap ceruk tempat. Manusia mai ke Mekah ni untuk nak buat haji, untuk nak buat umrah, yulabbun, masing-masing mai dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa maksud labbaik Allah? Maksud dia, ya Allah, kami mai menyahut seruanmu. Labbaik Allah tu maksudnya, ya Allah, ni kami mai ni pasal apa? Pasal menyahut seruanmu. Baik duk keluar mai daripada Madinah ni, singgah di Bir Ali, bertolak daripada Bir Ali nak masuk ke Mekah untuk nak buat haji ataupun untuk nak buat umrah. Bertolak tu bunyilah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang hak pernah pi dengar seni kata tu, dia main nak pi pula. Hak tak pernah pi ni tuan-tuan, Allahu Akbar, punya duk teringin dalam hati ni, bilalah satu hari Allah nak bagi rezeki dekat aku nak pi juga ke tempat ni. Ni hati ni, ya Allah, bilalah satu hari nak pi. Kalimah itu berantu tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka datang ke Baitullah dalam keadaan bertalbiyah. Siapa kata? Dalam riwayat yang keluar di dalam Fathul Bari, dia cerita tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia sambung lagi daripada situ. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dia kata fa'ajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal. Serentak dengan seruan yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim zaman dia dulu ni. Lepas dia bina saja tu, dia seru. Serentak dengan dia seru tu, fa'ajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Dalam riwayat ni kata apa? Kita belum jadi lagi, benih masih duk ada di sulbi laki-laki. Benih ni, sperm, ayak mani, masih duk ada dekat laki-laki lagi. Tapi sperm tu akan masuk dalam rahim perempuan, akan jadi benih di dalam rahim perempuan. Masa duk dalam bentuk sperm dekat sulbi orang laki-laki,
sperm itu sudah bertalbiyah, kata riwayat ini. Hak mana yang dah masuk, dah pergi duduk di dalam rahim orang perempuan, juga bertalbiyah atas seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tadi. Wa awwalu man ajabahu ahlul Yaman. Riwayat ni kata apa? Yang pertama respon panggilan Nabi Ibrahim ini adalah penduduk Yaman. Dia kata, falaisa hajun yahujju min yauma idzin. Tidak ada seorang pun yang pergi buat haji pada hari itu ila an taqumas saah, sampailah hari kiamat. Daripada hari Nabi Allah Ibrahim seru sampai hari kiamat esok, tidak ada seorang pun yang pergi ke Mekah untuk buat haji, untuk buat umrah, illa man kana ajaba Ibrahim yauma idzin, melainkan pi itu kerana seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada hari itu, pada hari dia siap bina Kaabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun tak pernah tahu cerita Kaabah ni sampai begitu sekali.